Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahidah binti Rasid. Nombor matrik saya 266761. Hari ini kumpulan kami akan mengutarakan tentang tenaga nasional berhad di cawangan Tanjung Rambutan Ipoh, Negeri Perak, Darul Rizwan. Okey, sekarang saya akan mengutarakan tentang pengenalan dulu, pengenalan tentang tenaga nasional berhad TNB. Okay, Tenaga Nasional Berhad ni adalah sebuah syarikat yang tersenarai dalam ranking yang terbesar di Malaysia kerana merangkumi jumlah bursa saham yang bernilai sebanyak 60 bilion. Okey, selain itu, Tenaga Nasional Berhad ni mempunyai lebih 14 cawangan di setiap negeri dan lebih 500 stokis di seluruh negara. TNB juga mempunyai 2 buah institusi pengajar tinggi, iaitu Universiti Tenaga Nasional UNITEN di Kajang, Selangor dan di Muazzam Shah, Pahang. TNB juga adalah syarikat yang mempunyai tenaga pekerja yang terbesar kerana meliputi dalam dan di luar negara dan di seluruh Asia Tenggara. Oleh kerana TNB ni berpusat di Malaysia, jadi TNB ni mudah untuk mendapatkan bahan mentah untuk produk yang dihasilkan dan dikeluarkan seperti arang batu, gas, petroleum dan membina empangan hidro. Okey, 2 individu yang bertanggungjawab dalam membina generator elektrik adalah Lok Yu dan Tambo Sami Pillai, iaitu untuk kegunaan lombong milik mereka pada tahun 1894. Okey, kami memilih TNB cawangan Ulu Kinta Tanjung Rambutan Perak kerana TNB Ulu Kinta Tanjung Rambutan Perak ni dia sebab salah seorang ahli kumpulan kami ni merupakan kaki tangan di organisasi ini dan telah dilantik untuk menjadi ejen perubahan untuk TNB, iaitu sebuah organisasi besar yang memonopoli keseluruhan sektor bekalan elektrik di Malaysia. Di sini kami sertakan gambar tenaga nasional berhad yang ada di TNB Ulu Kinta. Okey, terdapat 3 peringkat diagnosis untuk TNB ni. Yang pertama adalah pada peringkat organisasi itu sendiri, Tenaga Nasional Berhad TNB, dengan melibatkan pengurusan sistem maklumat ICT. Yang kedua adalah peringkat kumpulan, di mana kumpulan pula di bahagian unit strategik dan perancangan. Dan yang terakhir, peringkat individu, iaitu melibatkan bahagian pembantu tadbir kewangan, bil, retail dan juga pegawai khidmat pelanggan. Okey, untuk definisi diagnosis pula, menurut Cumming dan Worley 2001, diagnosis ni ataupun penilaian merupakan metod untuk memahami bagaimana organisasi itu beroperasi bagi memperoleh pengetahuan yang baik dan bagus untuk mengembangkan dan mengatur usaha perubahan. Okey, skala yang seterusnya pula adalah Rothwell, Sullivan dan Maclean 1995 pula mendefinisikan diagnosis adalah pengumpulan dan penilaian maklumat untuk menentukan kekuatan dan kekurangan yang dikenal pasti dalam organisasi. Okey, apabila melibatkan proses pengambilan maklumat, menilai kekuatan dan juga kelemahan serta merancang inisiatif perubahan berdasarkan penemuan maklumat yang dikumpulkan dari seluruh syarikat, lalu kemudian dianalisis dan dilaksanakan secara terancang dan metodis. Jadi kedua-dua konsep ini mempunyai persamaan, iaitu untuk mencari maklumat, diagnosis maklumat, kelemahan dan keadaan semasa, serta mereka bentuk bagi mencapai perubahan melalui dapatan maklumat yang Okey, menurut James D. Money pula, mendefinisikan diagnosis adalah sebagai organisasi merupakan satu kaedah melalui kerjasama antara semua manusia di dalam sebuah organisasi bagi mencapai tujuan visi dan misi organisasi tersebut. Okey, kaedah diagnosis yang digunakan
adalah melalui soal selidik, menganalisis data, kaedah kualitatif juga digunakan untuk mencari maklumat. Okey, melalui penelitian kepada rekod organisasi, pemerhatian dan perbincangan dengan kumpulan sasaran ini merupakan di antara metod yang diguna pakai bagi memperolehi dan mengumpul maklumat organisasi. Okey, selain itu, soal selidik, menganalisis data, kaedah kualitatif juga digunakan bagi mencari maklumat. Okey, dengan pemilihan teknik pengumpulan maklumat ini akan memudahkan ahli kumpulan untuk menganalisis data menggunakan metodologi kualitatif seperti analisis kandungan dan juga analisis daya lapangan. Terdapat beberapa masalah yang ditemui sepanjang proses diagnosis ini, antaranya termasuk masalah dengan proses sumber manusia dan masalah dengan infrastruktur teknologi. Okay, dengan adanya penerangan yang lebih mendalam, seterusnya akan membincangkan intervensi perubahan yang boleh digunakan, halangan yang dijangkakan atau rintangan yang akan dihadapi. Juga langkah-langkah bagi mengatasi halangan perubahan sepanjang proses pengembangan organisasi di Tenaga Nasional Berhad akan diperincikan secara terperinci dalam kerja khusus ini. Okay, seterusnya adalah bahagian analisis data. Okay, pertama sekali adalah menilai keadaan semasa, di mana langkah pertama ini merupakan perkara asas yang penting untuk mengenal pasti masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi oleh sesebuah organisasi. Jika isu-isu atau masalah telah dikenal pasti, maka barulah satu program perubahan yang sesuai dirancang untuk menanganinya serta membuat penambahbaikan kepada cara yang telah wujud. Okey, yang kedua adalah menginterpretasi data organisasi, di mana pendiagnosis organisasi adalah tanggungjawab bersama ejen perubahan dengan anggota organisasi. Mereka mendiagnosis organisasi ini menggunakan prosedur khusus untuk mengumpul data dan maklumat yang penting dari sesuatu organisasi. Kemudian berdasarkan data-data dan juga maklumat yang telah dikumpul ini, analisis akan dibuat untuk menentukan apakah isu-isu atau masalah yang sedang organisasi tersebut hadapi. Okay, yang seterusnya adalah merancang perubahan, di mana merancang perubahan ini adalah sebelum membuat intervensi dibuat ke atas sesuatu organisasi oleh ejen perubahan, perancangan yang teliti perlu dibuat. Ketepatan dan data serta maklumat yang dikumpul melalui organisasi dan analisis yang telah dibuat adalah sangat penting dalam menentukan ketepatan kesesuaian perancangan yang dibuat. Okey, yang terakhir adalah monitor intervensi yang dilakukan. Pengawasan yang perlu dilakukan semasa peringkat diagnosis sehingga usaha perubahan dilaksanakan. Ini bertujuan untuk menilai keberkesanan program perubahan yang telah dilaksanakan. Okay, sekiranya kurang memuaskan, ejen perubahan akan membuat perubahan kepada program perubahan yang dibuat agar menepati matlamat organisasi yang telah ditetapkan. Okay, seterusnya adalah aspek transformasi yang berlaku. Okay, untuk strategi perubahan berdasarkan model Kurt-Lewin ke atas Organisasi Tenaga Nasional Berhad TNB. Okay, model perubahan Kurt-Lewin ini digunakan untuk membuat perubahan pada Organisasi Tenaga Nasional Berhad TNB ini. Berdasarkan model ini, perubahan akan melalui 3 tahap, iaitu pencairan, berubah dan pembekuan semula. Okay, model ini penting kepada pemimpin untuk membolehkan mereka memilih tindakan yang sesuai pada setiap tahap perubahan yang dilalui. Okay, model ini juga menyediakan teknik kepada pemimpin untuk menganalisis masalah yang kompleks dengan memastikan 2 faktor tekanan terhadap perubahan berada di keadaan yang seimbang, iaitu faktor menyokong dan juga faktor menentang. Tahap pertama adalah proses pencairan. Pada tahap ini, kaki tangan unit strategik dan perancangan, khususnya pemimpin atasan, perlu disedarkan
mengenai pentingnya perubahan dan persediaan yang rapi yang perlu dilakukan untuk menghadapi perubahan. Pada tahap ini, ketua adalah bertanggungjawab untuk menyedari tentang keperluan untuk berubah ini. Oleh itu, proses pencairan kepada pembekuan yang terjadi hasil daripada pengulangan kerja, keselesaan, tradisi dan status quo perlu dilakukan. Ketua harus mencairkan situasi ini menggunakan kaedah nasihat, kesaan, amaran dan juga ancaman. Ini perlu untuk mengubah organisasi ke arah standard yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Tindakan provokatif perlu untuk menyedarkan kaki tangan yang terlibat supaya sedar terhadap kaedah cara kerja yang lama perlu diubah selaras dengan perkembangan teknologi serta lebih memudahkan dokumentasi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Norliana binti Safian dan rakan tugasan kumpulan saya Puan Nurul Wahidah dan rakan sekalian. Saya Tilaka anak perempuan MCIVM nombor Menteri 276233. Saya dari Pusat Pembelajaran Melaka. Saya ingin membentangkan diagnosis peringkat organisasi di Unit Pengurusan Sistem Maklumat ICT Tenaga Nasional Berhad Tanjung Rombongan Perak. Pengurusan sistem maklumat analisis di peringkat organisasi adalah penting untuk membuat satu kerangka kerja yang mendorong sesuatu organisasi, kumpulan atau individu untuk melakukan perkara-perkara yang penting seperti berfikir sebelum merancang, membantu pihak pengurusan di dalam melakukan perubahan, pertimbangan cara-cara yang harus digunakan untuk menghadapi bahagian yang sukar diubah, menganalisis tingkat kekuatan yang bertentangan dengan satu sama lain. Di peringkat organisasi, 3 faktor akan diberi perhatian iaitu input atau persekitaran, output iaitu keberkesanan serta kecekapan organisasi, serta komponen reka bentuk yang terdiri daripada strategi, teknologi, struktur, sistem, sumber manusia dan budaya. Sistem maklumat ini terdiri daripada standalone dan online. Sistem maklumat terdiri daripada sistem maklumat yang melibatkan kaki tangan syarikat itu sendiri, pembekal dan juga pengguna. Tidak semua staf boleh mengakses setiap sistem tersebut kerana hanya pekerja-pekerja tertentu saja yang ada kata laluan bagi menggunakan apa-apa sistem maklumat yang ada. Terdapat beberapa sistem maklumat yang digunakan oleh TNB, Cawangan Tanjung Rambutan, antaranya ialah sistem pentadbiran, sistem kejuruteraan, sistem pentadbiran, sistem pentadbiran kewangan, sistem perkhidmatan pengguna dan sistem kenderaan. Kumpulan kami memilih untuk membincangkan sistem perkhidmatan pengguna. Selain itu, data dari TNB Cawangan Ulu Kinta juga dikumpul, iaitu terdapat 3 kaedah pengumpulan maklumat telah digunakan, iaitu penelitian terhadap proses dan penggunaan sistem perkhidmatan pengguna kerana sistem ini melibatkan pekerja dalaman dan pengguna. Kaedah kedua ialah sistem maklumat PP seperti dapat meringankan tugas pekerja-pekerja TNB dan para pelanggan. Sistem ini dapat mengira penggunaan tenaga elektrik dan jumlah pembayaran kepada pelanggan. Sistem ini boleh diakses di mana-mana sahaja asalkan mempunyai capaian internet. Tetapi hanya kaki tangan TNB sahaja yang boleh mengakses, mengubah sebarang data yang dikehendaki iaitu kaki tangan kerani kaunter dan kerani kawalan kredit. Dan kaedah ketiga ialah secara temu bual dan soal selidik, juga antara kaedah yang digunakan oleh Cawangan Tanjung Rambutan, Perak. Seterusnya, diagnosis peringkat dari segi kumpulan.
Unit Strategi dan Perancangan TNB Cawangan Tanjung Rambutan. Dari peringkat kumpulan pula, ia melibatkan proses penilaian terhadap jabatan bahagian dalam organisasi. Proses penilaian ini akan melibatkan 3 aspek utama, iaitu penilaian yang dilaksanakan terhadap dalam organisasi oleh unit pengurusan strategi dan perancangan, matlamat organisasi yang jelas, fungsi setiap jabatan atau pasukan, nilai kepimpinan yang diamalkan oleh pihak pengurusan, komposisi setiap pasukan dan juga struktur tugas dan tanggungjawab. Kaedah proses ketiga pula ialah kepuasan pelanggan dalam membuat pembayaran bil. Maklumat yang dikumpul adalah output yang diperoleh hasil diagnosis peringkat kumpulan. Manakala peringkat diagnosis yang ketiga ialah peringkat individu, iaitu Pembantu Tadbir Kewangan Tenaga Nasional Berhad TNB Cawangan Tanjung Rambutan, Perak. Itu adalah salah satu contoh untuk peringkat individu. Percubaan diagnostik tahap individu untuk memeriksa prestasi kerja, kepuasan kerja dan pertumbuhan kerjaya dalam konteks individu. Diagnosis tahap ini akan mendorong para pengurus untuk melaksanakan penyesuaian dalam bidang pengurusan sumber manusia dan pembangunan diri pekerja. Ia mengambil kira bakat, identiti kerja, kepentingan pekerjaan, maklum balas mengenai kejayaan dan autonomi pekerjaan antara lain. Hasil diagnosis menunjukkan bahawa pembantu tadbir kewangan khususnya dibahagikan bil, retail dan pegawai khidmat pelanggan yang melakukan proses tinjauan borang menyedari bahawa tanggungjawab tersebut sangat penting dan memberi kesan negatif terhadap prestasi individu dan nama baik organisasi di mata pelanggan. Proses pengembangan dari segi informasi yang terkait dengan undang-undang dan peraturan saat ini serta latihan di rumah yang jarang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang pengurusan bil, kewangan dan pelanggan. Kita beralih kepada subtopik seterusnya iaitu aspek transformatif peringkat organisasi. Dari segi aspek transformasi peringkat organisasi pula ialah perubahan struktur boleh dikatakan di mana pihak pengurusan dan pengagihan sumber yang adil di setiap peringkat dalam organisasi ini secara tidak langsung dapat mengurangkan beban perubahan yang berlaku yang perlu ditanggung oleh jabatan ataupun individu. Dari segi modul perubahan Kurt-Lewin akan digunakan untuk membuat perubahan pada organisasi tenaga nasional berhad ini. Manakala dari segi aspek transformasi peringkat kumpulan pula, maklumat yang jelas disampaikan kepada kaki tangan dalaman tentang sistem pembayaran terkini dan bil terkini yang dinaik taraf oleh organisasi untuk kegunaan pelanggan. Struktur tugasan yang tidak membebankan pekerja dalaman yang boleh memudahkan kaki tangan menjalankan tanggungjawab mereka sebaiknya dan mendapat maklumat yang jelas dari pihak atas untuk disampaikan kepada pelanggan di setiap perubahan yang telah dilakukan. Di samping itu, pada tahap ini, ketua adalah bertanggungjawab untuk menyedari tentang keperluan untuk berubah ini. Oleh itu, proses pencairan kepada kebekuan yang terjadi hasil daripada pengulangan kerja, keselesaan, tradisi dan status quo perlu dilakukan. Ketua harus mencairkan situasi ini menggunakan kaedah nasihat, kesaan, amaran dan ancaman. Ini perlu untuk mengubah organisasi ke arah standard yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Tindakan provokatif perlu untuk menyedarkan kaki tangan terlibat sedar terhadap kaedah cara kerja yang lama perlu diubah selaras dengan pengembangan teknologi serta lebih memudahkan dokumentasi. Baik, kita beralih kepada cadangan intervensi perubahan. Cadangan yang perlu diubah di sebuah organisasi terutamanya TNB ialah dari segi pengurusan latihan. Pengurusan latihan mesti dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan keperluan rancangan strategi organisasi. Cadangan kedua ialah pelatih ditempatkan di pelbagai jabatan di seluruh syarikat secara bergilir sebagai sebahagian daripada pusingan kerja untuk latihan. Pekerja akan dapat memperoleh pengalaman kerja yang pelbagai serta peluang untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara pelbagai bahagian syarikat secara keseluruhan dengan cara ini. Kita beralih kepada halangan perubahan yang dihadapi oleh tenaga nasional berhad.
Halangan yang paling sukar untuk diatasi adalah penentangan yang tersembunyi atau tertunda. Oleh kerana kesukaran untuk mengenal pasti dan menguruskan rintangan tersembunyi, usaha untuk mengatasinya tidak berkesan, mengakibatkan hilangnya kesetiaan kepada organisasi, hilangnya keinginan untuk bekerja dan kenaikan kadar ketidakhadiran dengan alasan sakit. Kedua, hubungan antara rintangan dan tindak balas terhadapnya akan diukur dengan cara yang sama dengan tindakan tertunda yang diambil. Pada bahagian seterusnya, kita akan melihat asal-usul rintangan ini yang boleh dibahagikan kepada kategori sumber peribadi dan sumber organisasi. Kita lihat bagaimana kita boleh mengatasi tentangan untuk berubah. Dari segi motivasi, penglibatan, kelengkapan dan sokongan dan perundingan. Kita beralih kepada motivasi. Penentangan terhadap perubahan dapat dikurangkan dengan berkomunikasi dengan orang-orang yang berkenaan dan membantu mereka dalam memahami rasional perubahan tersebut. Dari segi penglibatan pula, ketika orang terlibat secara aktif dalam pilihan untuk berubah, sukar bagi mereka untuk menolak untuk menerima hasilnya. Orang yang menentang penyertaan mereka dalam perubahan tersebut dapat menurunkan keengganan mereka untuk berkomitmen dan meningkatkan kualiti pilihan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan dan boleh disatukan sebagai satu kumpulan sepanjang proses membuat keputusan. Kelengkapan dan sokongan. Ejen perubahan boleh memberikan pelbagai kaedah sokongan untuk membantu orang mengatasi daya tahan mereka. Kursus dalam sumbang saran adalah salah satu langkah yang harus diambil dan bahkan dapat mengakibatkan pengubahsuaian yang diterapkan secara bertahap. Yang akhir sekali ialah perundingan. Ejen perubahan boleh menggunakan pelbagai teknik untuk menangani penentangan terhadap perubahan dan mengubah sesuatu yang bernilai untuk mengurangkan rintangan itu. Sebagai contoh, jika pembangkang terbilang sebilangan kecil orang kuat, pakej insentif disesuaikan dengan pilihan setiap individu dirundingkan. Rundingan sebagai alat untuk memajukan tujuan penting. Kesimpulannya, TNB yang kekal kedudukannya sebagai sebuah badan utiliti yang bersepadu, syarikat kini yakin mempunyai masa hadapan yang positif. Harapan para pelanggan dan pemegang saham menuntut TNB supaya menggunakan teknologi dan sistem yang terbaik dan yang akan menjaga kepentingan mereka dan juga menjamin kemakmuran negara, ekonomi dan sosial Malaysia secara berterusan. Setakat ini saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.